Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video ini, kumpulan kami dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah semester 6 akan membentangkan tajuk berkaitan faktor kekurangan ilmu dan kesannya terhadap pembahagian harta pusaka di Malaysia di bawah subjek pentadbiran harta pusaka Islam SYI 34102. Baiklah, saya serahkan terlebih dahulu kepada pembentang Siti Zulaika untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada rakan yang telah membentang. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nur Zulaika binti Sarudin, nombor matrik 056449. Baiklah. Maklum diketahui bahawa ilmu faraid merupakan satu ilmu yang sangat penting kepada masyarakat Muslim bagi menyelesaikan permasalahan tentang pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris-warisnya. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat Muslim di Malaysia yang hanya memandang sebelah mata serta tidak mengambil peduli tentang kepentingan mempelajari ilmu ini, sehinggalah berlakunya perkara-perkara yang mengganggu dalam urusan pembahagian harta pusaka apabila matinya seorang daripada ahli keluarga mereka. Justru itulah kita umat Islam perlu mengetahui kepentingan ilmu faraid ke atas diri sendiri, ahli keluarga serta saudara Muslim yang lain. Seterusnya, kita masuk kepada konsep ilmu faraid. Makna ilmu faraid adalah suatu kaedah fiqh dan hisabiah yang membolehkan diketahui bahagian harta pusaka si mati bagi setiap waris. Dan dalil pensyariatannya adalah Surah An-Nisa ayat 11. Kepentingan ilmu faraid: mengenal pasti sama ada seseorang itu waris atau bukan waris. Mengenal pasti bahagian harta setiap ahli waris yang berhak. Pengiraan bahagian harta setiap ahli waris. Mengelakkan berlakunya penganiayaan terhadap ahli waris. Menjamin kehidupan setiap ahli waris. Seterusnya, kita pergi kepada faktor kekurangan ilmu terhadap pembahagian harta pusaka. Yang pertama, tahap kesedaran individu yang rendah terhadap kepentingan ilmu faraid. Yang kedua, menganggap bahawa ilmu faraid hanya penting sewaktu wujud kematian. Dan yang ketiga, mengetahui kepentingan ilmu faraid namun melepaskan tanggungjawab tersebut kepada orang lain. Saya akan masuk kepada ketiga-tiga faktor ini dengan lebih lanjut seterusnya. Baiklah, faktor yang paling dominan yang menjadi punca kurangnya pengetahuan masyarakat Muslim di Malaysia berkaitan ilmu faraid adalah tahap kesedaran individu yang rendah terhadap kepentingan ilmu faraid. Disebabkan oleh kesedaran yang rendah dalam setiap individu Muslim inilah yang mengakibatkan mereka tidak mempelajari ilmu faraid kerana berasa bahawa ilmu tersebut tidak penting berbanding dengan ilmu-ilmu lain di dunia ini. Tanggapan tersebut adalah satu tanggapan yang salah kerana ilmu faraid ini adalah ilmu yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh yang demikian, sudah tentulah ilmu faraid adalah satu ilmu yang sangat penting kepada Muslim. Yang kedua, banyak masyarakat yang menganggap bahawa ilmu faraid hanya penting sewaktu wujud kematian. Hal ini mengakibatkan mereka hanya mengambil tahu tentang ilmu pembahagian harta pusaka apabila seseorang daripada ahli keluarga mereka diaman kematian. Malah, ada juga yang mempelajarinya apabila ahli keluarga tersebut telah meninggal dunia. Perkara ini sangat tidak berpatutan kerana pengurusan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati seharusnya dilakukan dengan pantas bagi mengelakkan banyak kekeliruan dan masalah-masalah lainnya berkaitan harta pusaka. Oleh yang demikian, jika ahli warisnya baru sahaja ingin mempelajari dan memahami ilmu tersebut setelah si mati meninggal dunia, maka akan lambatlah proses-proses pengurusan dan pembagian harta tersebut kerana ilmu faraid bukan satu ilmu yang mudah untuk difahami dalam satu waktu yang singkat. Dan akhir sekali, yang ketiga, mengetahui kepentingan ilmu faraid namun melepaskan tanggungjawab tersebut kepada orang lain juga merupakan faktor kurangnya pengetahuan masyarakat Muslim terhadap ilmu faraid. Berhubung dengan perkara ini, terdapat segelintir masyarakat yang melepaskan tanggungjawabnya untuk mempelajari ilmu faraid sedangkan dia mengetahui tentang kepentingan ilmu tersebut. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa telah ada pihak yang lebih arif berbanding dengan diri mereka yang akan menguruskan harta pusaka tersebut baik daripada pihak yang telah diberi kuasa oleh kerajaan maupun dalam kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Pemikiran sebegini adalah satu pemikiran yang tidak wajar kerana sebaiknya setiap ahli waris mengetahui tentang ilmu faraid bagi mengelakkan perselisihan antara waris-waris yang ada dan juga bagi memudahkan proses pembahagian harta pusaka tersebut. Kesimpulannya, setiap pihak seharusnya mengambil berat tentang isu ini dengan mempelajari ilmu faraid bagi meningkatkan lagi pengetahuan sekaligus dapat memudahkan pelbagai urusan berkaitan pembahagian harta pusaka pada masa akan datang kelak. Kerana setiap hidup pasti akan mati, maka akan wujud pengurusan tentang harta pusaka. Baiklah, sekian saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya atas pembentangan sebentar tadi. Nama diberi Siti Aminah binti Horam Al-Lanit Sahasran, nombor matrik 054710. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua tentang satu topik iaitu kesan kekurangan ilmu terhadap pembahagian harta pusaka di Malaysia. Baiklah,
Antara kesan kekurangan ilmu terhadap pembahagian harta pusaka di Malaysia, timbulnya pertikaian sehingga tercetus konflik perebutan harta dalam kalangan keluarga. Menurut Raja Nur Aina Raja Rahim, tahun 2020, masih ramai lagi masyarakat Muslim yang kurang pengetahuan dan ilmu pengurusan harta pusaka menyebabkan berlakunya pertikaian sehingga tercetus konflik perebutan harta. Seterusnya, menurut Pengarah Bahagian Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTJ Persekutuan Baharudin Aziz, katanya kurang pengetahuan mengenai ilmu pengurusan harta pusaka menjadikan proses pengagihan harta pusaka bertambah rumit, di samping berlakunya risiko waris bertindih, penipuan dan pertikaian di kalangan waris. Menurut beliau, sekiranya perancangan awal tidak dibuat dan warisi mati yang masih hidup kurang pengetahuan mengenai pengurusan harta pusaka Islam dan kepada agensi mana yang perlu dirujuk, hal tersebut boleh menyumbang kepada pengurusan harta pusaka yang tertangguh. Kemudian, menurut kajian Syafil Syazwan Jeffrey tahun 2020, kemelut pembahagian harta pusaka di tanah air yang berlaku pada awal tahun 2020 yang lalu melibatkan keluarga pelawak tanah air iaitu Allahyarham Abang Bokcik dan balunya Nur Hidayah telah berlarutan lama dan tular di media sosial. Menurut beliau, kes ini memperlihatkan bahawa ketidakfahaman masyarakat terhadap proses sebenar yang perlu dilalui dalam melakukan tuntutan selepas kematian boleh mencetuskan pertelingkahan dan putusnya tali persaudaraan. Berdasarkan isu yang dinyatakan, terbukti bahawa timbulnya pertikaian antara ahli waris sehingga tercetusnya konflik perebutan harta merupakan kesan kurangnya ilmu terhadap pembahagian harta pusaka dalam kalangan rakyat di Malaysia. Baiklah, saya akan sambung kesan yang kedua, iaitu peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut di Malaysia. Harta pusaka yang tidak dituntut atau harta pusaka beku sudah lama menjadi masalah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kejahilan ahli waris tentang ilmu berkaitan dengan pengurusan dan pembahagian harta pusaka merupakan punca yang menyumbang kepada peningkatan harta pusaka beku yang tidak dituntut. Kekurangan pengetahuan berkaitan dengan bidang kuasa dan prosedur permohonan pusaka juga telah menyebabkan kelewatan serta peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Isu harta yang tidak dituntut ini bukan lagi boleh dianggap sebagai isu peribadi. Malahan peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut ini dianggap sebagai isu negara. Peningkatan jumlah harta atau aset yang tidak dituntut saban tahun amatlah membimbangkan. Menurut laporan Utusan Malaysia pada 30 Mac tahun 2016, dianggarkan kira-kira 60 bilion ringgit Malaysia aset yang terdiri daripada hartanah seperti rumah dan tanah serta wang dari pelbagai institusi keuangan masih tidak dituntut oleh rakyat Malaysia. Jumlah sebesar ini sekiranya dapat dicairkan, pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Namun, kesan kekurangan ilmu dalam pembahagian harta pusaka menyebabkan berlakunya isu peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut dan diurus oleh masyarakat di Malaysia. Jelaslah bahawa tuntutan terhadap kefahaman yang mendalam dalam pengurusan pembahagian harta pusaka dan ilmu faraid amatlah diperlukan bagi memudahkan, melancarkan dan mempercepatkan proses pengurusan pembahagian harta pusaka si mati supaya dapat mengelakkan berlakunya peningkatan dalam harta pusaka yang tidak dituntut. Baiklah, kesan yang seterusnya iaitu wujudnya kelemahan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka. Dalam kajian Zahari Mahat Musa tahun 2018 menjelaskan bahawa implikasi daripada beberapa faktor pengurusan harta pusaka seperti urusan pentadbiran yang lemah dan kejahilan pihak waris dalam pembahagian pusaka telah menyebabkan berlaku konflik. Konflik terjadi apabila berlakunya pertambahan ahli waris bagi si mati. Kesannya telah menyumbang kepada berlakunya situasi kes faraid berangkai iaitu apabila terdapatnya lebih daripada satu kematian yang melibatkan waris bagi si mati pertama. Dalam kajian Wan Nur Aina Mardiah, Wan Rusdan, Muhammad Zamrul Muda dan Zuliza Muhammad Kusrin tahun 2021, pendekatan al-munasakhah sebagai alternatif penyelesaian agihan faraid bagi kes kematian berangkai atau berlapis. Oleh itu, hasil kajian mendapati pendekatan al-munasakhah telah membantu pihak pentadbir pengurusan harta pusaka dalam pengagihan bahagian faraid kepada waris yang berhak. Baiklah, kesan yang seterusnya iaitu pemilikan tanpa hak akibat kelewatan mengurus pembagian harta pusaka.
Isu pemilikan tanpa hak berlaku kerana waris tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang ilmu faraid. Selain itu, isu pemilikan tanpa hak berlaku apabila pentadbir membahagikan pusaka dengan sesuka hati. Situasi ini selalu terjadi dalam kalangan masyarakat di Malaysia apabila ada dalam kalangan ahli waris yang melantik dirinya sendiri sebagai pentadbir atau kepala kuasa. Situasi yang lebih buruk lagi berlaku apabila pentadbir mengisytiharkan dirinya berhak ke atas semua harta pusaka si mati selagi mana belum dilakukan pembahagian harta. Perancangan awal dalam mengurus dan mentadbir harta pusaka hendaklah dibuat terlebih dahulu ketika masih hidup agar harta yang ditinggalkan apabila sudah mati mempunyai pemilik dan hak ke atas harta tersebut. Selagi mana harta ataupun aset seperti tanah tidak dibuat pembahagian mengikut undang-undang, kebanyakan waris tidak mengetahui siapa antara mereka yang berhak mewarisi dan berapa bahagian yang sewajarnya mereka warisi. Dalam kajian yang dilakukan oleh Mak Yazid Ahmad dan Hayatullah Laluddin tahun 2010, sikap suka bergantung harap kepada pihak tertentu seperti kakak atau abang sulung untuk menguruskan harta pusaka juga menambah buruk terhadap permasalahan ini. Oleh itu, kesan kekurangan ilmu dalam pembahagian harta pusaka menyebabkan pemilikan atau pembahagian harta secara sesuka hati serta menyebabkan seseorang kemungkinan besar akan memakan harta secara salah. Baiklah, kesan yang seterusnya iaitu perbalahan ahli waris. Kesan kekurangan ilmu dalam pembahagian harta pusaka menimbulkan masalah kelewatan dalam pengurusan pembahagian harta pusaka. Masalah ini berpunca kerana tiadanya sikap tolak ansur dalam kalangan ahli waris dan menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara mereka. Selain itu juga, tiadanya sikap tolak ansur menyebabkan berlakunya perbalahan yang mana secara tidak langsung menyukarkan proses permohonan pembahagian harta pusaka. Masalah ini timbul kerana tiada kerjasama antara mereka. Sikap ini timbul daripada sifat tamak ahli waris yang ingin membolot semua harta si mati dan menginginkan bahagian yang lebih. Menurut Muhammad Yazid Ahmad dan Hayatullah Laluddin tahun 2010, isu perbalahan antara ahli waris ini telah banyak ditayangkan di nada-nada akhbar dan televisyen yang berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap bahagian yang diperolehi dalam pusaka. Baiklah, sekian saja pembentangan daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya iaitu Muna Amirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pembentang Siti Aminah. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muna Amirah binti Hasbi, nombor metrik 054908. Saya akan meneruskan pembentangan ini mengenai dengan mengapa pentingnya kita mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu pembahagian harta pusaka. Okey, mengapa pentingnya untuk kita pelajari ilmu faraid ini? Sesungguhnya terdapat dalam beberapa hadis yang menyatakan tentang kepentingan ilmu faraid ini. Okey, yang pertama, ilmu yang dituntut untuk dipelajari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya, aku adalah manusia yang akan digenggam yang diwafatkan dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam yang dicabut dan nanti akan timbul fitnah-fitnah sehingga nanti apabila dua orang berselisih faham mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara kedua-duanya. Riwayat Al-Nasa'i. Okey, yang kedua, mengapa pentingnya ilmu faraid ini? Ilmu yang akan dilupakan dan dicabut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memberi maksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Riwayat Ibnu Majah. Okey, seterusnya yang ketiga, mengapa pentingnya ilmu faraid ini? Iaitu ilmu yang sangat tinggi berbanding ilmu-ilmu lain. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ilmu itu ada tiga, selainnya adalah lebihan sahaja, iaitu ayat muhkamat iaitu ayat hukum yang tidak dimansuhkan, sunnah yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu pembahagian harta pusaka
yang adil. Riwayat Abu Daud. Okey, di situ terdapat 3 ilmu yang sangat tinggi yang dikatakan dalam hadis berkenaan, iaitu pertama ayat muhkamat, yang kedua sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga iaitu ilmu faraid, yakni pembahagian harta pusaka. Okey, kita beralih kepada yang keempat, ilmu yang merupakan sebahagian daripada agama. Okey, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat mengambil berat terhadap ilmu faraid, sama ada dari segi pembelajarannya atau pengajarannya, dan pernah berkata yang dimaksudkan dengan kata-katanya itu iaitu pelajarilah ilmu faraid kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Okey, saya akan huraikan yang terakhir, yang mengapa pentingnya ilmu faraid ini, iaitu ilmu yang dikuasai oleh para sahabat. Nabi SAW sendiri mengakui keilmuan Zaid bin Sabit dalam ilmu faraid. Baginda bersabda melalui hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bermaksud orang yang paling pandai ilmu faraid daripada kamu ialah Zaid bin Sabit. Riwayat At-Tirmizi. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan daripada pembentangan kami ini. Kesimpulannya, sesungguhnya ilmu faraid atau ilmu pembahagian harta pusaka amat penting kepada masyarakat Islam khususnya untuk mempelajari perkara ini agar selepas seseorang Muslim itu mati, hartanya dapat dibahagikan sama rata sebagaimana kalamullah dalam Al-Quran, iaitu ada dalam ayat surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang mengatakan bagaimana cara untuk kita bahagikan harta pusaka ini kepada waris-waris si mati. Selain itu, memahami ilmu faraid dapat mengelak kita sesama saudara Muslim daripada memutuskan tali silaturahim, bertelagah, bergaduh soal isu harta atau mengabaikan harta pusaka tanpa dituntut oleh waris si mati. Okey, seterusnya, sebagaimana kita ketahui bahawa anggaran sebanyak RM60 bilion harta pusaka tidak dituntut oleh masyarakat Islam di Malaysia hari ini, yang sebahagiannya adalah berpunca daripada faktor masyarakat Islam yang tidak menuntut ilmu faraid berkenaan. Justru itu, saya menyarankan, wahai masyarakat Islam, tuntutlah ilmu faraid supaya di kemudian hari kita dapat menyiapkan diri dengan segala kemungkinan seperti kematian dalam ahli keluarga kita ataupun jiran-jiran kita dan sebagainya, dan dapat untuk kita membahagikan harta berkenaan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalam Al-Karim. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Ribuan terima kasih serta penghormatan tinggi kepada Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yusof selaku pensyarah kepada subjek pentadbiran harta pusaka Islam SYI 34102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.